kasih pada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersemangat? Tak makan nasi goreng kan dengan ini? Belum. Ada ya? Belum eh? Okey, alhamdulillah. So tak ada alasan untuk ngantuk eh? InsyaAllah. Kena terlelap dah tadi? Terlelap dah? Serius? Tak ada terlelap? Tak ada, betul eh? Okey, mudah-mudahan tengah hari ni pun tak ada terlelap. Dan insyaAllah kita akan teruskan. Kalau ada rasa ngantuk, sebab biasalah dah tengah hari kan, mungkin kita dah agak letih sikit, dah kita tu mungkin dah minat sikit. Jadi kalau rasa-rasa ngantuk dan sebagainya, tak ada masalahnya untuk bangun, untuk stretch sikit, apa, untuk otot kita ataupun urut kawan sebelah. Minta kawan sebelah urut dengan kita. Tak apa, kalau urut kawan sebelah pun tak apa. Orang tanya kenapa kau urut aku, pasal aku ngantuk. Ya tak apa, tak ada masalahnya. Kita ngantuk, kita urut kawan sebelah. Nak makan gula-gula pun tak ada masalah. Makan biskut, kira kan, tak ada masalah. Okey, jadi kita nak bincang tentang Quran. Sebablah majlis ilmu ni salah satu daripada pahala yang besar, benda yang pahala dia besar, ibadat yang mempunyai pahala besar tetapi mudah. Majlis ilmu lah kan, sebab kita sambil duduk-duduk, sambil relax, sadar, boleh lagi kan, dia tak mesti tegak gitu. Kita bersandar pun tak apa. Semayang tak boleh bersandar kan, semayang kalau bersandar batal. Makan minum dalam majlis ilmu, kalau Tok Guru kata okey, tak ada masalah kan. Makan minum dalam solat batal. Bersembang, bercakap dalam majlis ilmu, selagi mana bercakap tu dengan guru, tak ada masalah. Majlis ilmu dalam solat tak boleh cakap. Apa lagi? Tidur kan, dalam solat terlelap batal. Majlis ilmu terlelap masih lagi okey kan. Nak tidur pun tak apa sebenarnya, cuma jangan mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut. Itu teruk sangat duduk dalam majlis ilmu, ustaz cakap depan bismillahirrahmanirrahim, dia bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut. Yang tu tak dapatlah pahala duduk majlis ilmu. Tapi kalaulah kita terlelap dan sebagainya, sebab kita kata lepas ni balik ke Malaysia dan sebagainya, kadang-kadang kita penat bekerja ke, pergi juga masjid, dengar juga, pergi juga ke kuliah maghrib kat masjid, walaupun penat, walaupun letih. Sebabnya kalau kita rasa kita penat, kita letih, kita rasa nak terlelap dan sebagainya, kita tak gunanya aku pergi. Kalau aku pergi pun memang terlelap, ngantuk sangat, tak apa, terlelap pun tak apa. Lebih baik terlelap dekat dalam majlis ilmu daripada terlelap dekat TV contohnya, kat rumah kan, tentu sekali. Jadi lagi-lagi masjid surau kat tempat kita pun kat Malaysia dah banyak ada aircon dan sebagainya, selesa je kan. Pilih pula dinding kan, dinding tu kira first class lah kan. Dia akan penuh dulu, tiang-tiang kan, dia akan penuh dulu, tak apa, tak ada masalahnya. Yang pentingnya kita datang nak cari ilmu, dapat sedikit pun dah dapat, dah apa kata, dah dapat keberkatan tu insya-Allah. Mudah-mudahan pahala yang begitu banyak kita dapat insya-Allah. Sebab kita kata duduk dalam majlis ilmu ni untung sebenarnya. Dan Allah Ta'ala lah yang pilih kita semua untuk berada di sini pada hari ini, semalam, dan mudah-mudahan sampai minggu 3 lah insya-Allah. Okey, kita akan bincang tentang Quran pada tengah hari ini. Al-Quran, tajuk yang biasa lah sebenarnya kita dengar, dan tajuk yang biasa pun kita nampak dekat dalam apa dipanggil, dekat Facebook ke, dekat WhatsApp ke, poster-poster dan sebagainya berkenaan Al-Quran. Biasa dah kita tengok. Ada di kalangan kita yang hafal Quran tak kat sini kan? Ada? Tak ada? Satu surah tak hafal? Sial. Okey, hafal lah kan, tapi hafal sikit lah. Kalau tanya kau hafal Quran? Hafal. Berapa banyak? Adalah 3-4 surah kan. Hafal juga Quran tu, tapi tak hafal semua lah. Saya waktu pergi belajar di Madinah dulu, di pondok tu, antara benda yang saya biasanya kita tanya kepada budak-budak budak-budak umur 6 tahun, 7 tahun ni, benda yang biasa kita tanya adalah satu soalan yang sama biasanya. Jumpa budak je dia akan tanya soalan ni, iaitu kam hafiz minal Quran, berapa banyak yang kau dah hafal daripada Al-Quran. Jadi nanti adalah yang jawab, saya dah hafal 12 juzuk, saya dah hafal 15 sebagainya. Itu benda biasa.
Jadi bila tanya, ada seorang budak tu saya tanya, berapa banyak dah kau hafal Quran? Dia pun kata 1 juzuk. Saya dengar 1 juzuk, aku banyak lagi. Jadi budak 6 tahun. Lancar atau tidak? Sebahagian daripada kita pula sebutannya berbeza-beza. Ada yang bunyi Jawa, ada bunyi Minang, bunyi Kelantan, bunyi Banjar, semua ada. Bunyi Mak Saleh, adik-adik mungkin ada lah. Yang belajar sekejap kat sini, lidah dia sekejap jadi Australian. Dia sebut Bismillahirrahmanirrahim. Dia sebutan dia pun lain lah kan? Banyak yang tak apa. Sebutan macam-macam. Ada yang bunyi macam ni, ada yang bunyi macam ni. Dan ada sebahagian daripada kita tak bunyi-bunyi langsung. Itu dia tengok je Quran tu. Kenapa tak bunyi? Aku tengah baca ni. Baca tapi tak bunyi. Memang tak boleh nak berbunyi. Nak baca mana? Dia tak boleh nak keluar dekat mulut dia. Quran tu tak terkeluar lah. Memang tak boleh nak baca. Sebahagian baca dengan tegak-gagap. Ada yang baca Quran 5 minit mengah dia kan? Macam baru lari maraton kan? Dia baca tu penat dia baca. Penat baca Quran. Pernah jumpa tak kawan-kawan ke kita sendiri yang mana bila kita baca mengah kita baca Quran tu, kita rasa letih baca Quran tu. Dia tak jadi satu benda yang merehatkan, benda yang menenangkan, benda yang melegakan, tapi dia jadi satu latihan macam latih tubuh. Kita kena pasal apa? Sebab kita nak tengok satu-satu tu kan jadi stres, jadi berkerut dia. Berkerut ni biasa. Saya biasa tengok orang baca Quran berkerut dia. Saya tanya, bang, kenapa cerita pasal api neraka ke? Kau lah dia hayati semua kan? Tak apa juga. Dia tak cerita pasal syurga pun berkerut kan? Dia tak boleh sebab huruf-huruf tu sendiri. Dia jenuh dia nak kaitkan antara satu huruf dengan huruf berikutnya, huruf berikutnya, masuk pada perkataan berikutnya. Letih. Nak sambungkan semua tu. Okey. Dan sebahagian daripada kita pula, dia boleh baca dengan lancar. Lancar tu boleh, tapi tak baca juga. Ini satu lagi masalah kita. Kita dah lancar, dah boleh baca. Okey je kita baca Quran, boleh baca elok apa semua. Tapi nak baca tu yang tak dapat. Dia padahal Quran ada kat handphone masing-masing. Ada. Semua handphone ada Quran ni. Saya rasa semua kita handphone ada Quran. Melainkan siapa yang masih pakai handphone 3310 lah. Tak ada di dalam kita pakai handphone tu pun. Ataupun handphone Nokia yang ada torchlight kat depan. Ada yang pakai tu? Ada yang pakai tu? Handphone Ustaz Don pakai tu. Ustaz Don ni, dia mesti pakai tu. So saya cakap dia, Ustaz, nombor WhatsApp ada WhatsApp kan? Dia pun tunjuk handphone dia. WhatsApp macam mana ni? Okey. Jadi handphone kita ada Quran. Kita ada Quran belakang. Tapi nak buka aplikasi Quran tu pun susah kadang-kadang. Nak tekan je pun, macam tu je. Bukan nak kena ambil Quran daripada atas rak ke, kan, tak ada. Sekadar nak tekan software Quran tu, antara software Quran dengan software WhatsApp, mana lagi senang tekan? Dia lagi senang, dia tak tahu kenapa kan? Dia macam screen handphone kita tu macam dia ada magnet. Dia tekan ke sini kan? Dia tertekan ke WhatsApp juga. WhatsApp ke Facebook ke apa-apalah, Instagram ke. Lebih mudah lagi daripada kita nak buka Al-Quran. Sebab biasa kita sebut, kalaulah Quran tu ada last scene macam WhatsApp, malu kita. Last scene WhatsApp senang je. Last scene WhatsApp, last scene 1 minute ago dalam dewan ni kan? Ustaz kat depan lah, masih lagi ada last scene 1 minute ago. Ada buka WhatsApp kan? Silap jangan WhatsApp group kan? Dalam ada kan WhatsApp group, tentu ngumpat sama lain. Okay, jadi kita dia Quran tak boleh. Quran kalau last scene, saya bilang hang handphone kita. Sebab tak jumpa mana last scene ni kan? Bila buka last sekali? Tak buka satu. Ataupun kita buka dan kita baca, tapi kita tahu kita baca tu tak secukup yang sepatutnya. Tak cukup lagi kita baca, tapi kita tahu yang kita baca terlalu sedikit. Mungkin kita baca sepatutnya kita rasa kita mampu untuk baca setiap hari, tapi kita baca 2-3 hari sekali mungkin. Ataupun yang di kalangan kita sebahagian rasa sepatutnya dia baca seminggu sekali, tapi 2-3 minggu sekali baru dia baca. Okey. Maknanya
dia tak boleh juga nak mengkerapkan, betul ke istilah tu? Menjadikannya lebih kerap, menjadikan bacaan tu lebih kerap, tak boleh. Ataupun ini semua masalah dulu, kita cerita masalah tu dulu, jangan stres pula. Satu lagi adalah kita baca dah Quran, tapi kita tak dapat ambil feel pula. Ini pun biasa juga, dah baca tapi tak ada feel. Baca sekadar sebab kena baca, baca sebab nak dapat pahala, baca sebab kalau tak baca takut kita kena rasukan jin Mak Saleh. Saya tahu ada. Jadi bukanlah saya tahu ada tu sebab saya pernah nampak jin Mak Saleh, tapi maknanya kalau dengar Malaysia kena kata semua biasa je, ada yang kena-kena je kata kena. Tapi maknanya maknanya kita baca Quran dengan sebab itu, bukan ada perasaan tu tak ada. Kalau pun kita baca Quran, kita baca ayat-ayat tu, kita gagal untuk mengalirkan air mata bila kita baca Quran. Kita dengar Imam Masjidil Haram baca Quran, kan, sampai nangis-nangis kan. Kita baca Quran tak jadi begitu. Dan kalau kita semayang belakang dia, kita menangis sebab dia menangis, bukan sebab kita menghayati bacaan tu sangat, tapi sebab dia punya persekitaran tu semua orang menangis, jadi kita pun nangis. Tanya kau faham ke tidak ayat dia baca tu sampai kau nangis ni? Tak lah, saya pun tak faham, tapi dia nangis, saya pun nangis. Dan kita kau, kenapa kau nangis? Tak lah, saya nangis sebab saya gagal untuk memahami kenapa orang lain nangis. Jadi saya pun nangis juga. Maknanya macam-macam orang menangis. Nangis, kita gagal untuk menghayati betul-betul bacaan Al-Quran. Apatah lagi, satu lagi, kita juga jarang untuk baca tafsir Al-Quran. Kita jarang untuk memahami hukum-hukum Al-Quran. Kita jarang untuk memahami tips-tips Al-Quran pada sebut tadi kebahagiaan dan sebagainya kan. Kita tak dapat nak ekstrak dan sebagainya apa-apa pun daripada Al-Quran. Sedangkan Al-Quran itu adalah kalam Allah. Al-Quran adalah kitab yang terjaga sampai hari kiamat, kan, kita tahu semua tu. Dan kita tahu Al-Quran adalah kitab yang paling banyak dibaca oleh manusia dalam bahasa asalnya. Satu-satunya buku yang paling banyak dibaca dalam bahasa asalnya adalah Al-Quran, kan. Tak ada sebutlah nama buku apa sekalipun dalam bahasa asalnya. Buku yang paling banyak sekali orang baca adalah Al-Quran, kan. Dan dihafal pula, dihafal dalam bahasa asalnya. Bible orang tak hafal dalam bahasa asal, orang tak baca dalam bacaan asalnya ataupun bahasa asalnya. Apa lagi kita lain. Okay, so kita tahu benda semua, dan kita tahu Al-Quran Allah sedang berbicara dengan kita. Siapa tak tahu benda tu? Semua tahu. Kita tahu Al-Quran itu adalah kalam Allah. Kita tahu Allah sedang berbicara dengan kita, tapi tak rasa feel. Bahkan kita lebih excited bila ada orang mesej pada kita sesuatu berbanding dengan Allah Ta'ala mesej pada kita. Mesej WhatsApp tu kalau masuk daripada orang yang kita sayang, lebih kita seronok, lebih menyebabkan keuntungan senyuman pada muka kita, walaupun dia cuma sebut Assalamualaikum, itu je pun dah seronok dah, sebab dia bagi salam pada dah seronok lah. Ada orang bila dijawab relax. Ada satu orang tu saya tengok, dia tweet, ada mention nama saya reply balik dia punya tweet, dia jawab balik, dia kata, Ustaz Syed Qadir reply tweet aku nak exam. Okay. Nanti kejap lagi ada kawan dia pula kata, "Oi, orang pingsan mana boleh tweet?" dia berbalai-balai pula kat situ. Maknanya dia lagi suka saya reply dia punya tweet berbanding dengan Allah Ta'ala reply apa-apa mesej dia. Okay? Dia lebih suka, dia lebih excited, lebih seronok, lebih bahagia, lebih teruja bila dapat daripada manusia banding dengan daripada Allah SWT. Sedangkan yang ada daripada Allah Ta'ala tu ada pada dia, setiap hari ada pada dia, tapi dia tak gagal untuk dapatkan. Okay. So sekarang ni kita dah jumpa semua masalah-masalah tu. Macam mana nak selesaikan?
Itu dah dia punya ni kan. Kalau setakat cerita masalah dia, betul okey, bye-bye. Kita jumpa lain kali. Tak jadi juga ceramahnya. Jadi kita pergi kepada macam mana nak selesaikan. Itu lebih penting. Kita tahu bahawasanya memang Quran ni bagus. Kita tahu baca Quran ni bagus. Kita tahu pahala bacaan Quran ni banyak. Kita tahu satu huruf macam mana? Satu huruf digandakan 10 pahala dah, 10 pahala dapat. Dan satu huruf tu bukan satu perkataan Nabi SAW sebut kan. Bukan alif lam mim, bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Bermakna baru baca alif lam mim je pun dah 30 kebajikan yang kita dapat. Fatihah agak berapa huruf ada? Siapa tahu Fatihah berapa huruf? Baru baca Fatihah saja, belum lagi pergi surah ni. Baca Fatihah saja. Siapa tahu Fatihah berapa huruf? Tak tahu? Okey, balik kejap lagi cakap. Jangan cakap sekarang, tengok buka. Alif, lam, ha, mim, dal, kan? Okey. Tengok Fatihah tu sendiri banyak huruf kita baca setiap hari. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim tu sendiri pun banyak huruf dia. Kan? Kita baca tu berapa banyak dah kaitan. Maka pertama sekali yang perlu kita buat untuk memudahkan bacaan Quran kita adalah kita kena fahami dulu kelebihannya. Sebab orang yang tak tahu kelebihan, dia pun tak akan buat. Dan buat apa nak buat benda kita tak tahu ada benda bagus pada dia, kan? Benda yang best, kita akan buat benda yang best je. Benda yang kita suka, kita buat lah. Ataupun benda yang kita akan dapat sesuatu selepas daripada tu, maka kita buat lah. Kalau benda tu tak ada manfaat untuk kita, kita pun tak nak buat. So benda yang kita seronok, kita buat. Sesekali nak datang ke keseronokan tu, kena tahu dulu apa keseronokan baca Quran, apa kelebihan baca Quran. Okay, so belajar dulu benda tu. Yang keduanya adalah cuba kita selalu datang ke majlis-majlis yang menceritakan tentang kelebihan baca Al-Quran. Sebab apa? Kadang-kadang kali pertama kita dengar, kita tahu, bukan tak tahu, semua orang tahu. Kat sini ni saya yakin semua tahu kelebihan baca Al-Quran. Paling tidak tahulah baca Quran lebih bagus daripada baca surat khabar. Tak? Kan dia tak tahu? No Ustaz, first time dengar Ustaz. No, bagus semuanya baca Quran. Mana ada? Semua kita tahu baca Quran tu bagus. Tak ada siapa tak tahu. Tapi kita sekadar tahu kan. Nanti the next time kita dengar Ustaz lain pula ajar, Ustaz lain pula cakap, Ustazah lain pula cakap. Dia kata Al-Quran ni kita baca ini adalah kalam Allah daripada Allah, surat cinta daripada Allah untuk kita. Kita pun memang oh no, ya Allah, surat cinta daripada Allah pun aku tak nak baca, balik ni aku nak baca. Balik rumah kejap lagi buka PS4, kita buka juga Quran. Jadi kawan ni dia kata saya Nuzaki, saya tak boleh lah orang tegur saya macam tu. Dia cakap macam tu dengan saya lah, saya lakon semula. Jadi dia punya attitude, dia kata nak tegur orang baik-baik lah. Apa ingat orang tak ada hati, tak ada perasaan. Cuba tegur baik-baik sikit. Saya tanya, ada tu yang sekarang ni dah pakai tudung ni kenapa? Dia kata, ya Ustaz, sampailah akhirnya saya berjumpa dengan seorang lagi kakak yang lain. Dia sangat lemah lembut nasihati saya Ustaz. Dia tak terus cakap dengan saya pasal tudung Ustaz. Dia cakap berlain dulu, dia ajak saya jalan dulu, dia ajak saya makan dulu. Dia gini-gini lama sekali, last sekali lah dia akan tudung kat saya lah pula. Lama dah. Lepas tu barulah dia bercakap berlembut, dan akhirnya saya pun terbuka pintu hati saya oleh Allah untuk saya pakai tudung. Dia cakap gitu. Saya kata dia ingat, saya kata percayalah yang sebenar-benarnya, saya kata orang yang pertama sekali tu yang cakap kasar tu, itu juga ada sumbangan kepada adik pakai tudung sekarang. Jangan ingat yang ujung tu, yang kakak yang akhir tu saja yang betul. Tak. Sebenarnya saya kata yang daripada awal sampai habis 10 orang dia dah jumpa yang suruh dia pakai tudung tu, semua ada memberikan sumbangan kepada yang hujung sekali dia jadi pakai tudung. Jangan kita nampak yang berjaya cuma yang hujung je. Jangan kita ingat kakak yang last sekali tu dia yang berjaya. Oh dia berjaya, kan? Tak. Sebab Allah Ta'ala selalu sebut wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Katakanlah, buatlah kerja, Allah Ta'ala akan tengok kerja kamu. Allah Ta'ala tak tengok kejayaan kamu, kan? Allah Ta'ala tengok kerja kamu.
Sekarang ni orang yang bekerja tu ramai. Nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5, nombor 6 tu semua bekerja untuk mencairkan hati orang ni. Tapi semuanya gagal. Bukan gagal apa? Belum berjaya. Last kali baru jumpa kejayaan dia, nombor 10 tu. Tapi yang sebenarnya nombor 1 tu pun berjaya, nombor 2 berjaya, nombor 3 berjaya, nombor 4 berjaya. Pasal apa? Cuba tengok, dah bagus turun lah kan, ujung sekali. Sebab mungkin dia boleh terima yang lembut sebab dia pernah terima yang kasar dulu. Dia boleh compare dan sebagainya, dan akhirnya dia boleh menerima yang lembut tu. Sebab mungkin dia tertanya, dia fikir juga dalam hati dia, yang kasar dulu pun aku tak terima, yang lembut jadi baru aku terima, banyak aku yang teruk kan. Mungkin dia fikir macam tu. Jadi akhirnya dia boleh berubah. Apa pun maknanya, setiap satu orang yang bercakap pada dia tu memberi sumbangan kepada kebaikan pada dia. Jangan terus tak guna betul dia orang ni kan. Apalah, tak dakwah tidak berhikmah langsung. Dakwah hikmah tu semua tu pada diri kita. Tu untuk kita judge pada diri kita. Aku ni berhikmah tak dalam berdakwah. Itu kita. Jangan pula maknanya lepas ni semua nak buat cara kasar pula. Terking semua. Tak apa, ustaz kata dia juga sumbangan. Atas diri kita, kita kena judge lah diri kita sendiri. Kita kena tengok, aku ni berhikmah tak dalam berdakwah ni? Betul ke cara aku bercakap? Betul ke cara aku ajak dia ni? Okay, itu penting lah pada diri kita. Tapi pas orang lain yang bercakap pada kita tak payah judge dia lah kan. Selagi mana dia cakap benda tu betul, benda baik, walaupun cara dia salah, tak apalah, itu cara dia. Mungkin waktu tu Allah Ta'ala tak buka lagi pintu hati aku kan, untuk mendengar apa yang dia cakap. Alhamdulillah sekarang Allah dah buka pintu hati aku untuk mendengar kebaikan kan. Sebab ada orang kan dengan cara kasar boleh, ada orang dengan cara lembut dia boleh, tak tentu. Ada orang dengan cara lembut bertahun-tahun tak lut, last kali guna cara kasar. Ada satu orang datang pada dia, orang kata apa? Sentak. Bagi ayat yang betul-betul masuk, menusuk ke dalam jiwa dia, barulah dia kejap, baru dia berubah. Ada yang begitu kan. Jadi nak baca mana? Dah memang kami ada macam tu. Tapi yang lembut sebelum daripada dia pun memberi impact, cuma tak perasan. Sama juga dengan ceramah-ceramah kita datang, kita dengar pasal Quran. Ustaz yang cakap pasal Quran, ustaz tu cakap pasal Quran, ustaz lain datang pasal Quran, tapi kita tak baca-baca juga Quran. Sebenarnya setiap satu tu ada kesannya pada jiwa kita. Dia panggil repetition, yang semalam saya sebut tentang nak masukkan ke dalam jiwa, kena ada repetition. Saya sebut tentang bawa kereta kan. Ada kan semalam? Kalau saya sebut kat Melbourne ke, takut silap kan? Macam tu lah sekarang ni. Dan juga cuba ambil contoh lain, contoh orang tengok bola Orang yang tahu menghargai majlis ilmu walaupun berulang-ulang cerita pasal benda yang sama dan sebagainya kan, dia kalau dia tahu macam mana kebaikan tu, dia tak kisah, dia akan cuba lagi, dia akan dapat lagi. Dan bila dia seronok, walaupun berulang pun dia tak kisah. Macam orang tengok bola orang tengok bola, dia beza antara orang yang suka tengok bola, orang yang tak suka tengok bola. Orang yang suka tengok bola pun berbeza. Ada dia suka tengok, tapi pasukan kegemaran dia tak main sebab dia sokong Manchester United tak masuk European Champions League. So ataupun dia sokong kelab dia, dan kelab dia pula tengah main, ataupun negara yang dia suka tu tengah main, dia sokong JDT tengah main So dia tengok walaupun perlawanan tu boring, alah, come on lah kan, JDT main ke Kelantan apa dia, The Red Warrior, simak je jawab, The Red Warrior yang main ke, come on lah, memang tak best kan. Baguslah banding dengan kita main kan tapi nak banding dengan Premier League ke, nak banding La Liga ke, berbeza lah. Jadi sekarang ni orang yang tengok ni dia berbeza-beza. Orang yang tak reti tengok bola langsung, dia tengok memang dia takkan dapat feel, dia takkan seronok duduk. Siman kalau tak minat tengok bola kan. Sekarang dia tengok-tengok dapat suami yang kaki bola betul-betul. Dah lah dia suka tengok bola, dia pula paksa kita tengok sekali. Betul. Kata yang kena duduk sebelah bang, tengok ni. Sudah. Tengok bola. Agak-agak boleh konsentrate dah tengok bola tu. Tak ada konsentrate-nya.
Kejap dia tanya benda lain, kejap dia sembang benda lain, dia ajak suami dia sembang benda lain. Kan lah kali suami tu menyampah dah lah masuk bilik dah. Baiklah kacau je. Dia tanya, bang Ronaldo tu handsome lah bang. Itu pula dia cakap. Tu bukan Ronaldo lah, yang tu Messi. Okay, jadi maknanya dia takkan dapat feel. Pasal dia tak minat. Dia tak minat. Okay, ada orang dia minat, ada orang dia tak gerti langsung pasal bola. Orang yang tak gerti lain dengan orang yang gerti. Orang yang gerti, orang yang tak gerti kadang-kadang dia tengok pengantin, beza pengantin dengan pemain pun dia tak gerti beza. Ada kat sini yang tak gerti beza pengantin dengan pemain? Ada tak? Ada? Ada lah, tak gerti beza. Memang dia tak pernah tengok bola. Kalau tengok dia memang tak tahu mana satu pemain, mana satu pengantin, mana satu goalkeeper, mana satu penjaga garisan, mana satu coach, semua tak ada beza. Okay? Saya pernah tengok bola Piala Dunia tahun 2002 ke dekat Mesir waktu tu. Saya tengok dengan kawan-kawan, ada seorang kawan tu budak lelaki, kan? Kita bujang lagi waktu tu, dua ramai-ramai. Ada seorang kawan tu di belakang, dia tengok sekali. Lepas tu dia kata, kesiannya. Kenapa kesian? Ada juga main bola macam tu sebabnya saya kata, mana satu main bola yang kita kata kesian tu? Dia kata yang itulah yang tinggi tu, lepas tu kening tak ada, botak kepala, kening pun tak ada, main bola juga, dia kata. Saya tengok pada dia, kamu ni biar betul. Betul pemain tu. Saya kata, bang, tu bukan pemain lah, tu pengadil lah. Pengadil kita kata beza. Ada seorang pengadil Itali dulu, dia kening tak ada, rambut tak ada. Ingat tak? Apa musim ni ada seorang main bola, pengadil. Ada satu pengadil yang macam tu, dia ada penyakit. Dia ada penyakit yang dia tak ada bulu langsung, kening pun tak ada. Okay? Jadi dia ni, saya kata, ya Allah, dia tak kata beza. Saya kata itu pengadil lah. Dia kata, tak boleh beza pengadil dengan pemain. Dia pula pelik tengok kita. Tak boleh beza. Kata, boleh lah, tu kan pakai baju hitam tu, kata. Dia kata, memanglah, tapi yang kat ujung tu pakai baju hitam juga. Dia dah mula tanya soalan kepek. Memang betul lah pasal penjaga gol tu pun pakai baju hitam, betul kan? Jadi dia banyak betul pengadilnya, dia kata. Okay, dia sekarang ni orang yang tak reti, dan cuba bayangkan, yang saya cerita pasal repetition kalau pasal bola. Cuba tengok, bila dalam game bola, bila ada satu pasukan jaringkan gol, kan dia akan ada ulang tayang kan, replay tu, kalau orang yang tak reti langsung bola, dia beza dengan orang yang reti. Orang yang paling jahil sekali bola, bila dia tengok replay, dia akan kata apa? Gol lagi. Laju betul. Baru je tadi gol, masuk gol lagi. Padahal replay. Orang yang tak suka, dia tahu tapi dia tak suka, kena pula pasukan dia yang kena yang dibolosi tadi tu. Contohnya peminat Liverpool malam tadi. Liverpool kalah Jadi dia yang menang malam tadi Arsenal je. So, Liverpool kalah lawan Basel, Switzerland. Dia tengok ulang tayang. Okay? Bila dia tengok ulang tayang, dia menyapah. Apalah nak ulang banyak kali, gol ni cukup lah tu, aku tahulah gol. Tak payah ulang lah. Dia kalau boleh dia forward, dia nak forward benda tu. Wujud tak boleh forward sebab live. Kalau rakaman confirm dia forward, sebab sakit hati dia tengok replay. Tapi orang yang suka dan tahu menghayati bola, contohnya replay tu 4-5 kali pun dia dapat tengok daripada angle yang berbeza. Replay tu berguna, bukan sekadar seronok tu, tapi replay tu berguna untuk orang yang tengok. Contohnya, dia tengok mula-mula sekali gol, okey, dia tahulah pasukan mana jaringkan gol. Tapi bila replay tu, dia akan nampak siapa yang menjaringkan gol tu betul. Sebab bila replay kan slow motion sikit. Oh, dia ni yang menjaringkan gol. Okey, pandailah dia sepak ini. Okay. Replay lagi sekali, baru dia nampak siapa yang hantar bola tu. Oh, ni ada midfield player ni, bagus betul lah dia punya hantaran dia. Bagus, boleh jaringkan gol. Replay lagi sekali, dia nampak pula, oh ni defender ni tak betul ni. Defender pasukan lawan ni sepatutnya dia duduk belah sini, kenapa dia duduk belah sini? Kan? Jadi menyebabkan pasukan dia dibolosi gol. Dia nampak
kelebihan apa, kebaikan yang lain. Dia nampak lagi. Okey. Replay lagi sekali. Oh, goalkeeper salah juga ni. Sepatutnya goalkeeper ni belakang sikit. Kenapa dia ke depan sangat? Dia akan nampak. Ulang tayang lagi sekali. Oh, referee salah. Referee pula salah kan. Tak apalah, maknanya dia boleh jumpa lah. Ulang replay tu, setiap kali ulang tu ada manfaat untuk dia. Kemudiannya saya nak sebutkan tentang satu doa. Satu doa yang elok kita baca untuk memudahkan bacaan Al-Quran kita. Nah, doa ni dibaca pada setiap kali kita berwuduk, ambil air semayang. Bila kita berwuduk, kita ada berkomor-komor, kan? Berkomor-komor tu komor sunnah, kan? Kita berkomor-komor. Waktu kita berkomor-komor tu, apa yang patut kita buat? Dia sebenarnya setiap daripada anggota wuduk kita tu, bila kita basuh, ulama ajar kita suruh banyakkan berdoa. Tak kira ada doa apa sekalipun. Sebabnya konsep dalam ibadat adalah kita buat satu ibadat. Konsep dalam berdoa adalah kita buat satu ibadat dan kita berdoa. Sebab tu dah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa maksud dia? Iyyaka na'budu. Apa maksud dia? Tak faham dah? Fatihah. Iyyaka na'budu, hanya pada kau kami sembah. Wa iyyaka nasta'in, hanya pada kau kami minta pertolongan. Okey. So sekarang ni, mana satu dulu? Sembah dulu ke minta tolong? Sembah dulu. Kita tak tukar. Iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Tak boleh. Kita mulakan dengan ibadah dulu, baru minta tolong. So, maknanya apa kat situ? Konsep di dalam ibadat ni memang begitu. Yang dalam minta tolong. Ibadat dulu, baru minta tolong. Ibadat, minta tolong. Ibadat, minta tolong. Itu sebablah kita sembahyang hajat. Sembahyang hajat, lepas sembahyang baru kita doa. Bukan sebelum, kan? Ya Allah, bagilah aku begini. Okey, Allahu Akbar. Tak. Lepas sembahyang baru kita minta. Istikharah macam tu juga, kan? Doa istikharah kita baca lepas sembahyang, bukan sebelum. Jadi nak minta daripada Allah, cuba, ini yang dipanggil sebagai tawassul. Konsep apa yang dipanggil sebagai tawassul. Apa maksud tawassul? Kita menjadikan antara kita dengan Allah ni ada satu perantaraan, dan perantaraan itu adalah ibadat kita sendiri. Contohnya, perantaraan itu adalah ibadat kita, memudahkan kita dekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya sembahyang, contohnya kenduri. Orang buat kenduri doa selamat contohnya. Kan biasanya kenduri doa selamat. Kenduri itu kan ibadat yang kita jamu orang makan. Lepas tu kita berdoa, ya Allah, berkat ini, ya Allah mudahkanlah anakku, dia nak resa apa semua. Dia pun buat kenduri doa selamat. Ya Allah, dia nak musafir, mudahkanlah perjalanan dia dan sebagainya. Kita doa tu dengan berkat kita dah buat ibadat tadi, iaitu jamu orang makan. Sebab itulah asalnya timbul istilah kenduri doa selamat. Zaman Nabi SAW tak ada kenduri doa selamat. So jangan pula, oh ni bid'ah ni, Nabi tak pernah buat. Tak, dia adalah sekadar satu benda yang kita kata ialah ibadat lah tu. Ibadat iaitu menjamu orang makan. Nabi SAW pun suruh kita jamu orang makan. Lepas jamu orang makan, minta lah doa banyak daripada Allah SWT. Kita nak resa pun macam tu, belanja kawan makan. Boleh? Ada kalau kita resa macam tu, nak resa je, asyik belanja orang makan itu. Sebab apa? Sebab dia kata ni kan ibadat, kan? Jadi aku nak lulus, aku belajar tak masuk-masuk, benak dan kepala aku ni rasa. Jadi ya Allah, apa salah, tepu dah dia kata. Tak boleh nak masuk. Baca tak masuk-masuk. Belanja orang makan. Belanja orang makan, doa lah banyak-banyak daripada Allah. Minta sekali orang yang kita belanja tu doakan kita sekali. Cuba buat. Try apa ni? Jangan belanja orang makan waktu keluar rizal tu. Sebab kalau waktu keluar rizal, kita yang lulus dia gagal, kita belanja dia pula. Kita seronok, dia monyok. Kau gelapkan muka aku pada hari yang kau gelapkan muka musuh-musuh kau. Hari apa tu? Hari kiamat kan? Hari kiamat kan dalam Quran Allah Ta'ala sebut yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Pada hari yang diputihkan muka-muka dan digelapkan muka-muka. Dan siapa yang diputihkan oleh Allah, muka kekasih Allah. Yang digelapkan mukanya adalah muka musuh-musuh Allah. Jadi sekarang ni ketika kita basuh muka waktu wuduk, kita doa macam tu.
Kita doa, ya Allah putihkan muka aku pada hari kiamat, atau ya Allah putihkan muka aku pada hari kau putihkan muka kekasih kau. Waktu wudu tu baca begitu. Okey, jadi komo-komo. Kita cerita tentang komo-komo tadi. Waktu komo-komo, doa lah. Ya Allah, ni diajar dalam kitab-kitab Imam Al-Ghazali dan Imam An-Nawawi. Biasa sebut ketika berkomo-komo, bacalah doa Allahumma a'inni ala tilawati kitabik wa kasrati dzikri lak, thabbitni bil qawli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Tempat ke bawah salin, yang ngomong tak salin, tak sempat. Okay. Tak apalah, baca bahasa Melayu pun tak apa. Sebab doa boleh baca bahasa Melayu je kan. Bukan kita dalam semayang pun kan? Kita luar semayang, so boleh sebut dalam Melayu. Dan doa memang Allah tak ada faham kan? Bahasa apa pun Allah faham. Kadang-kadang kita yang tak faham kan? Kita berdoa kan? Allah memang faham lah doa kita. Kita tak faham doa kita. Jadi tak masuklah dalam hati kita kan? Dia tak masuk dalam jiwa bila doa kita tak faham. Susah. Doa ni biar kita faham, supaya dia betul-betul masuk dalam jiwa kita, supaya kita rasa kita sedang berdoa dengan Allah SWT, sedang minta sesuatu daripada Allah Ta'ala. Tak adalah khayal ke lain kan? Sebut Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allah akhtimna lana bi khatimati wa la takhtim lana bi khatimah, tengok handphone dan sebagainya kan? Mana satu kat ni kita minta apa sebenarnya kan? Kalau kita betul-betul minta, kita takkan buat begitu kan? Sebab mungkin kita tak faham, ataupun kita tak hayati benda itu. Okay, so cuba fahamkan. Okay. Apa dia? Allahumma a'inni ala tilawati kitabik. Apa maksud dia? Allahumma a'inni, ya Allah bantulah aku, tolonglah aku kan? A'inni ala tilawati kitabik, bantu aku di atas membaca kitab engkau. Tilawati kitab kan? Membaca kitab engkau, Quran lah kan? Bantu aku ya Allah untuk baca Al-Quran. Kita sebut itu. Wa kasrati dzikri lak, dan banyak berzikir pada engkau. Bantu aku untuk membaca Al-Quran, bantu aku untuk memperbanyakkan zikir pada engkau. Wa tsabbitni bil qawli sabit, dan tetapkan aku dengan kata-kata yang tetap. Apa maksud kata yang tetap ni? Kata yang tetap maksudnya la ilaha illallah. Tetapkan aku dengan kalimah la ilaha illallah di dunia dan di akhirat. Okey. Yalah, kita nak sebut la ilaha illallah tu bukan saja di dunia, kita nak sampai di akhirat kan? Jadi yang sebut ni kat mana? Kat mulut kan? Jadi ni tiga benda, nikmat mulut yang paling besar sebenarnya. Nikmat lidah kita ni yang paling besar bila boleh sebut, bila tiga benda ni boleh disebut. Quran, banyak berzikir, dan boleh sebut la ilallah dunia dan akhirat. Itulah yang besar ni kan? Mulut kita ni, kita dah doa apa? Nak doa, ya Allah bagilah suara aku sedap sikit, boleh jadi macam artis tu. Itu bukan nikmat. Ya Allah bagilah aku boleh makan makanan yang lazat dan sedap. Sekejap je nikmat tu, sekejap je kelazatan tu. Tapi bila kita baca Quran, bila banyak berzikir, dia punya kelazatan dan kenikmatan tu kekal abadi di hari akhirat. Yang tu kita nak. Jadi cuba baca doa tu setiap kali ambil sembahyang. Membantu kita ni, macam saya sebut tadi, kadang-kadang dia bukannya tak nak baca, tapi tak reti baca. Maka mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan. Ada yang kata, Ustaz saya dah ada 10 tok guru tajwid dah Ustaz, tapi sebut masih tak boleh-boleh juga kata. Pasal apa? Lidah tu dah pekat sangat Jawa ni Ustaz. Dia nak alter balik, nak bagi lembut lidah tu tak boleh. Bukan boleh pergi jumpa doktor doktor tolong lembutkan lidah saya saya dah terlampau banyak makan belacan. Tak ada. Dia benda tu datangnya daripada Allah SWT. Ada orang yang saya jumpa gigi pun tak ada dah. Saya jumpa seorang pakcik umur 90, bukan pakcik lah, datuk, umur 90 lebih. Bila dia bercakap susah nak faham tapi bila dia baca Al-Quran, perfect dia sebut baca Al-Quran. Kata Allah, gigi tak ada, baca Quran perfect. Kita gigi penuh lagi, makhraj tak mana kan? Sebut huruf kha, sebut huruf a, sebut huruf ain, sebut huruf fa, qaf, kaf, semuanya kelau belaka.
Kan? Huruf ha dengan ha pun tak kerti beza lagi. Huruf sin dengan tha pun susah nak bezakan. Huruf zal dengan zai pun susah nak beza. Kadang sama je dengarnya. Kan? Jadi siratal ladzina an'amta alaihim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ada beza? Ada beza. Tapi kira kita sebut sama je. Kan? Jadi kita tak ada ustaz, saya dah belajar banyak dah. Banyak dah ustaz ajar saya. 10 orang tak tajwid dah. Kan? Semuanya meninggal lagi dah. Kan? Sahabat dia meninggal atau saya meninggalkan dia. Antara dua lah. Maknanya dah banyak dah, tapi tak boleh juga sebut, tak boleh juga lancar bacaan Quran kita. Maka ya Allah, bantulah aku untuk baca Quran. Kita serah kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan air yang masuk dalam mulut kita waktu komo-komo tu kan, air itu mudah-mudahan jadi sebab untuk melembutkan lidah kita tu. Mudah-mudahan air komo-komo tu boleh jadi sebab untuk lidah kita jadi lembut membaca Al-Quran. Cuba baca begitu. Dan ada orang pula, dia reti baca Quran, macam saya sebut tadi kan. Ada yang reti baca Quran, lancar bacaan Qurannya. Daripada sekolah lagi, dia dah masuk kelab taranum, semua masuk dah. Maka memang dia boleh baca Quran. Mana ada orang masuk kelab taranum tapi tak reti baca Quran? Betul tak? Dia reti lagu je. Dia tu je. Tak. Dia mesti reti bacanya. Kan? Jadi dia reti baca, bukan tak reti. Datang ke Australia tapi tak dapat baca juga Quran tu. Dekat handphone tak buka-buka juga Quran yang kita sebut tadi. Okey. Yang ini macam mana? Maka termasuk juga dengan doa tadi tu. Ya Allah, bantulah aku untuk baca Quran. Supaya kita jadi, hati kita ni jadi endap baca Quran. Jadi rasa betul-betul seronok nak baca Quran. Biar doa tu ketika berwuduk, ketika komo-komo, cuba amalkan. Okey. Sebab saya jumpa kadang-kadang kawan-kawan yang, isteri saya mengajar Quran ya. Jadi bila dia kata dia ada anak murid yang bila tulis dalam grup WhatsApp, dalam Facebook, dalam Instagram, kalau tulis tu macam ustazah besar dah. Ustazah sehebat-hebat ustazah. Bila bukan ustazah, pakai burdah lagi. Jadi datang kelas isteri saya. Bila isteri saya nak mengajar, isteri saya kata tengok ni, dia hebat ni mesti ni. Sekali dia baca Quran, ke laut, habis teguk sangat-sangat. Sebutannya teguk, hurufnya teguk, semua tak kerti. Tapi kalau kita tengok, ini ustazah hebat ni. Sebab kita kadang-kadang dia bukannya berdasarkan kepada appearance. Kan? Ada orang appearance dia biasa je, tapi Quran dia paling lancar sekali. Ada orang appearance dia lah macam ustazah paling hebat sekali, tapi Quran dia sangat-sangat lemah. Kita nak cerita dia, orang yang tadi tu dia nak tak baca Quran, dia bukan nak. Bukan dia sengaja baca Quran itu jadi lemah, tak. Dia orang yang baik, dia orang yang jaga sembahyang, dia memang orang yang baik. Tetapi tak boleh, tak tahu kenapa. Dia pun tak tahu kenapa. Yang mana Quran dia tu memang dia tak boleh lancar. Jadi ulanglah terus minta setiap kali berkomo-komo. Setiap kali komo-komo. Sehari 3-4 kali kita habis sembahyang, 3-4 kali itulah kita berkomo-komo. Doalah, ya Allah, bantulah aku untuk baca Quran, bantulah aku baca Quran. Dan untuk orang yang lancar tadi itu pula, dia sedang memberitahu pada subconscious mind dia, macam saya sebut semalam. Sebab doa ni peranan dia dua sudut. Sudut satu, kita dengan Allah. Satu sudut lagi, kita dengan diri kita sendiri. Kita dengan Allah, Allah Maha mendengar dan Allah Maha memakbulkan doa. Tapi dengan diri kita sendiri, sebenarnya kita sedang beritahu pada diri kita. 20 tahun lepas ada seorang motivator terkenal dekat TV, dia bercakap ini. Saya dengar waktu tu, motivasi pagi. Dia cakap, tuan-tuan juga, tuan-tuan kalau hendak menjadi orang yang, untuk menjadi orang yang kaya, tuan-tuan sebelum keluar daripada rumah, nak pergi bekerja, tuan-tuan tengok depan cermin, tuan-tuan kata, anda kaya. Kalau tuan-tuan nak jadi orang yang berjaya, tuan-tuan sebelum keluar daripada rumah, tuan-tuan tengok di cermin, anda berjaya. Saya tengok TV tu, kata dia betul orang tua ni. Macam poyo. Ada ke orang sebelum keluar rumah cakap depan cermin? Pernah dengar teori tu? Ada teori tu. Teori ni dibuat oleh siapa? Pakar-pakar psikologi barat. Saya tak nafikan dan saya hormat teori mereka. Teori mereka tu berasaskan satu teori yang bunyinya begini kan.
You are what you think. You are what you think. Engkau adalah apa yang engkau fikirkan. Teori itu ada benarnya. Teori itu ada benarnya. Kita tak memperlekehkan kajian mereka. Kita respect. So dia punya hasil, dia punya kajian dia adalah you are what you think. Engkau adalah apa yang kau fikirkan. Sampai buat lagu lagi kat Malaysia. Kaulah apa yang kau fikirkan. You are what you think. Engkaulah apa yang kau fikirkan. Okay. So kita bermain. Tapi penyelesaian kepada masalah, kepada teori itu dia tak nampak. Pasal apa? Penyelesaian dia berdasarkan kepada fikiran dia semata-mata. Dia kata, okey, kalau nak kaya, macam mana? Kau apa yang kau fikirkan? Macam mana kau nak fikir benda tu? Kau kena bagi tahu kat cermin. Bagi tahu pada diri kau sendiri. Bagi tahu pada diri kau kaya. Kau boleh jadi kaya. Hari ni kau kaya. Bagi tahu. Dia kata, dengan bagi tahu pada diri kita kat cermin, nanti kita, segala kita punya tindak tanduk memang menuju pada kekayaan. Okey, itu dia kata. Kurang sangat, lemah sangat. Sebab apa? Sebab dia tidak bersumberkan wahyu. Islam ada penyelesaian, Islam ada penyelesaian yang lebih baik lagi. Macam mana cara dia? Iaitu berdoa. Doa tu kan salah satu daripada aspeknya adalah kita sedang bagi tahu pada diri kita. Kita tengah bagi tahu diri kita lah tu. Ya Allah, Engkau lah Maha Kaya, kayakan aku. Kayakan aku. Kita kan sedang bagi tahu tu. Mana satu lebih bagus? Kita tengok cermin ataupun kita doa? Tentulah doa. Sebab apa? Kalau kita tengok cermin kan, kita kata, engkau kaya. Tengok lama sikit. Macam tak boleh je kan. Imam Ghazali kata, seseorang kalau dia tak nampak kelemahan diri dia sendiri, maka itulah kelemahan dia paling besar sekali. Sebab orang lain yang kelemahan dia nampak, kelemahan sendiri tak nampak. Itu kelemahan paling besar sekali. Dia kata, aku dah check dah diri aku ni perfect. Aku tak ada flaw langsung, flawless. Aku tak ada kekurangan langsung. Itulah dia punya flaw paling besar sekali sebenarnya. Dia punya kekurangan paling besar adalah bila dia tak nampak kekurangan sendiri. Itu yang Ghazali kata. So sekarang ni kalau kita tahu kekurangan kita, apa dia? Contohnya kita tahu kita ni malas. Contohnya kita doa lah, ya Allah, jauhkan aku daripada sifat malas. Dan kita kalau sebut benda tu selalu, sebenarnya kita sedang bagi tahu kepada diri kita, aku tak nak malas, aku tak nak malas, aku tak nak malas. Kita tengah bagi tahu kepada diri kita. Allah Maha mendengar, dan kita tengah bagi tahu kepada diri kita. Dan supaya mudah-mudahan satu hari kita akan dapat cure dengan penyakit malas tu dapat hilang. Itulah peranan doa. So sekarang ni selalu berdoa. Ada orang kan dia doa benda susah kan, sampai kawan dia kata kau dia betul. Tak apa. Mudah-mudahan masuk dalam hati dia. Orang lelaki contohnya kan, ya Allah kurniakanlah aku isteri sebaik Sayyidah Fatimah, ya Allah. Kawan dia dengar, leko. Mayang subuh pukul 10 pagi, ada hati nak isteri baik sebaik Sayyidah Fatimah. Kawan pelekeh dia, tak apa, doa je. Mudah-mudahan kita sedang bagi tahu pada diri kita, aku kena jadi baik lah kalau nak dapat isteri macam Sayyidah Fatimah. Kan dia jadi begitu. Bagi tahu pada diri kita sendiri. So jangan risau. Yang muslimat pun nak doa, aku nak suami sebaik Rasulullah ke, aku nak suami, memang tak ada lah sebaik Rasulullah kan. Aku nak suami sebaik Sayyidina Ali ke, contohlah kan. Nak suami sebaik Sayyidina Abu Bakar ke, apa-apa. Kita berdoa macam tu, tak apa. Walaupun kita tahu kita ni masih lemah, kita tahu kita ni masih lagi banyak kekurangan, kita tak layak mendapat suami sehebat itu. Tapi bila kita berdoa tu, mudah-mudahan kita ni akan jadi lebih baik. Kita akan jadi lebih baik dan mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kita pasangan yang baik. Macam tu je. Okey. So tadi saya sebut tentang doa kan. So Quran ni kena banyak berdoa ketika berduduk tu, kena rajin-rajin berdoa. Okey, seterusnya. Disiplinkan diri dalam meletakkan berapa minit sehari kita dengan Al-Quran. Saya suka gunakan berapa minit, bukan berapa muka surat. Saya suka guna kata berapa minit kita dengan Al-Quran. Sebab apa? Sebab kita ni lain-lain. Ada orang dia baca Quran laju. Kita kata 5 minit dia boleh baca 2 muka surat setengah. Okey. Ada orang 5 minit satu muka surat je. Ada orang 5 minit setengah muka surat. Ada orang 5 minit setengah baris pun tak habis. 5 minit dah tu.
setengah baris saja. Kan? Bah. Dia susah tu, dia kena ngeja betul. Dia kena recall balik yang dia belajar dulu kan. Ni kalau ada titik 2 kat atas ni apa? Tak. Jadi dia ulang 5 minit setengah baris lah. Itu pun mengah. Kan? Penat macam logo lari jauh tu. Kan? Padahal 5 minit je baca Quran. Jadi kita kata biar kita letakkan minit dengan Quran. Berapa minit? Berapa lama? Sebab dalam Islam Nabi SAW beritahu kan, kita dapat pahala ni yang huruf-huruf tu okeylah, memanglah lagi banyak huruf kita baca, lagi banyak pahalanya. Tetapi dalam hadis yang lain kan Nabi SAW beritahu tentang orang yang tergagap-gagap bacaan Quran dia. Bila dia tergagap tu kan, dia dapat pahala 2 kali ganda. Bermakna biarlah gagap macam mana sekalipun, kegagapan kita tu pun menyebabkan kita dapat pahala. Bayangkanlah kita baca salah tapi dapat pahala double pula tu. Pernah tak kita dengar bos buat macam tu pada staff dia? Kan? Oh, kau buat salah kan? Tak apa, bonus 2 bulan. Okay. Mana ada bos buat macam tu? Kan? Tak apa, aku menghargai kau punya usaha tu, walaupun kau buat salah, rugi syarikat. Tak ada. Tak ada bos buat macam tu. Tapi Allah Ta'ala je yang buat gitu pada kita. Sebab apa? Bila kita berusaha, kita terus. Orang yang gagap, lama-lama hilang juga gagap dia. Dia tak ada cakap, Allah Ustaz, saya dah tak gagap dah Ustaz, lancar lah. Dia bukan boleh jadi gagap balik, tak. Dan orang yang gagap pun, kalau dia tiap-tiap hari baca, dia akan lancar juga. Jadi maknanya jangan, dia tak payah ukur dengan berapa muka surat kita baca. Saya tahu banyak ustaz suruh kita baca ikut muka surat, lagi-lagi kalau bulan Ramadan. Saya ingat kalau bulan Ramadan kan banyak ustaz kata kita kena cuba khatam Quran 1 kali, paling tidak ni 1 kali sebulan. Dia pun 1 kali sebulan, gila kau. Berarti dia lah kan? Aku 7 tahun 1 juzuk payah kan? Kata 1 kali 1 bulan kan? Lepas tu ustaz kata tak susah. Sebenarnya 1 Quran tu kan 30 juzuk, 1 hari 1 juz saja, bukan susah sangat kan? Dia kata 1 hari 1 juz. 1 hari 1 juz. Aku boleh lah 4 juz pun boleh. Tapi kalau juz carrot, juz mikai, juz sekolah itu boleh kata. Juz Quran tak boleh. Ustaz pun dah cakap lagi, jangan takut, 1 juz Quran tu cuma ada 20 muka surat aja. Bukan susah sangat. 1 kali sembahyang, 1 hari 5 kali sembahyang kan? 5 kali sembahyang, 1 kali sembahyang, 4 muka surat aja. 2 muka surat sebelum, 2 muka surat selepas. Dapat 1 juz Quran sehari. Dia kata, Ustaz ni ingat aku ni nak sembahyang je sepanjang hari kau. Sebab apa? Sebab dia kata 2 muka surat. Ustaz cakap 2 muka surat je. Ustaz punya intonasi best je kan? 2 muka surat je. Sebelum 2 muka surat, ada muka surat kan? Relax je. Dia 2 muka surat sebelum lain kan? Intonasi dia lain. Jadi sebab apa? Dia 2 muka surat 2 jam. Contohnya kan? Jadi kalau dah 2 muka surat 2 jam, berapa jam dia nak sembahyang kan? 2 muka surat sebelum, 2 muka surat selepas kan? Tak ada kerja lain. Jadi akhirnya dia jadi macam mana? Jadi ustaz bercakap dengan kita macam ayam cakap ngitik je lah. Dia dah macam lain bahasa dah. Bahasa berbeza. Ustaz bercakap benda yang di awang-awangan dia rasa gitu. Okay? Sebab saya lagi suka gunakan konsep, saya kata tak apalah. Saya kata saya tak nak cakap berapa muka surat. Saya cakap kita setkan sendiri berapa minit kita dengan Al-Quran. Kalau orang tu memang lancar, dia letakkan satu masa, contohnya 45 minit dia dengan Quran bulan Ramadan, contohnya 1 jam dengan Quran, contohnya dia letakkan, dia akan dapat 1 juzuk. Okay? Tapi kalau dia tak lancar, okeylah, dia mungkin tak dapat 1 juzuk, mungkin dapat 1 muka surat, 2 muka surat, 3 muka surat. Tapi pahala ni sama je. Dia ni dapat pahala besar, dia ni pun dapat pahala besar. Bergantung kepada dia ni baca ke tidak. Itu yang penting ni. Allah Ta'ala nak tengok kita baca ke tidak, bukannya kita lancar ke tidak. Baca ke tidak. Jadi letakkan berapa minit kita dengan Al-Quran. Letakkan. Saya tak nak letak, kau letak sendiri lah. Sebab masing-masing kita ada
kemampuan masing-masing. Jadual kita tu, jadual kita waktu pagi ke, tengah hari ke, petang ke, malam ke, kita boleh buat jadual kan. Orang sini kan tidurnya awal kan. Orang Australia lah, kau Malaysia kat sini. Jadi korang cuba buat, cuba dapatkan minit dengan Al-Quran tu, letakkan secara berdisiplin. Letakkan, aku paling tidak satu hari 5 minit pagi, 5 minit malam dengan Quran contohnya. Ke tak boleh? Sibuk. Ui, mana sempat 5 minit. Tak boleh, Sibuk. Saya ni Ustaz, sibuk ni saya mengalahkan isteri Perdana Menteri negara sekian-sekian. Contohnya. Jadi tak payah kita tipu lah. Takkanlah 5 minit tak ada. Nah, saya memang lebih daripada 5 minit. Bukan kata buat benda lain lagi kan, yang tengok TV, yang tengok movie, yang tengok game, yang tengok WhatsApp, tengok Facebook. Ada orang tengok WhatsApp kurang 5 minit satu hari? Ada kat sini yang tengok WhatsApp kurang 5 minit sehari? Tak ada? Nanti semua ada WhatsApp lah? Tak ada WhatsApp lah? Kan? Kalau ada yang kat tangan tu, maknanya dia tak ada WhatsApp, itu je. Tapi jelas saya tak tambah 5 minit satu hari WhatsApp. Tapi saya 25 minit dengan Line, 25 minit dengan Tango, 25 minit dengan Bible, 25 minit lagi dengan WeChat, 25 minit lagi. Okay. Jadi maknanya kita 5 minit tu pasti ada. Tak ada siapa di kalangan kita yang tak ada 5 minit. Sibuk macam mana pun, hari terakhir nak hantar assignment, biasanya hari terakhir tu hari paling sibuk lah. Jadi biasanya lah kan. Okay, jadi saya dulu macam tu lah. Orang macam mana kan. Saya memang jenis, saya baru ni saya mendiskusikan satu buku, tajuknya Belajar Sampai PhD. Buku tu ditulis oleh Dr. Azlan Saiful Bahru. So Dr. Azlan Saiful Bahru ni sekarang dekat IQFM dia mengajar Hayya bin Arabiyah, mengajar bahasa Arab. Dr. Azlan ni sebaya dengan saya. Tapi dia dah dapat PhD lah. Jadi bila saya tengok buku tu, saya kata hampir semua tips yang dia berikan dalam buku tu, semua yang saya amalkan belakang. Daripada nombor 1 sampai nombor 52, semua saya amalkan belakang. Melainkan satu je dia kata. Dalam tu salah satu dia kata, buat assignment awal-awal. Yang itu je saya reserve sikit. Lagi 51 tips semua saya buat belaka, dia kata. Terus patutlah sama kita, dia kata. Dia jadi pelajar paling cemerlang dekat UIA, saya jadi pelajar paling cemerlang kat Mesir. So okey lah kan. Jadi maknanya bila saya kata bila kita sibuk last minute ke apa kan, tak mungkin kita tak ada 5 minit dengan Al-Quran, kalau betul kita nak disiplinkan diri. Dan kalau rasa susah juga, kita buat jadual, kita tik dah baca Quran ke belum, tik kan. Sekarang ni kita punya software Quran, dia ada tulis reminder pada suratul Kahfi pada setiap hari Jumaat kan. You haven't read Al-Kahf today, would you like to read it now kan. Itu dia punya soalan ni. Setiap hari kita pun no. Nanti minggu depan buat benda sama lagi, no. Lagi teruk lagi, nanti lagi off lah notification. Okay, cerita. Apa masalahnya kalau kita buat notification ataupun kita buat jadual betul kan, kita buat jadual. Quran aku ni kita tik sehari dan kita letakkan dalam jadual kita berapa minit kita dengan Quran tu, dah buat belum, pagi dah buat belum, petang dah buat belum. Letakkan kat bilik kita tu, tanpa air kita tandakan supaya nampak dengan visual lah. Mata kita nampak tu penting. Dan untuk muslimat yang uzur, bila uzur pun masih boleh lagi dengan 5 minit sebab dia boleh baca tafsir. Sebab itulah saya lagi suka gunakan istilah minit berbanding dengan helayan ke surat. Itu salah satu sebabnya. Sebab bagi yang uzur, dia masih lagi boleh buka tafsir. Dia masih lagi boleh 5 minit dengan Al-Quran. Tak ada masalah kan. 5 minit, okey, buka tafsir pula, 5 minit dia baca tafsir. Habis 5 minit, okey, tutup. Tak apa. Yang penting ada 5 minit tu dengan tafsir Quran. 5 minit siang, 5 minit malam contohnya.
Cukup 10 minit satu hari dengan Quran. Paling tidak lah tu paling kurang lah tu. Okay? Kita letakkan satu. Kita tak boleh tidur selagi mana kita tak baca 5 minit dengan Quran. Kita tak boleh nak keluar, nak bergerak selagi mana 5 minit dengan Quran kita tak baca lagi. Cuba saya baik. Disiplinkan diri, insya-Allah boleh. Jadikan dia sebagai rutin dulu. Rutin. Bila rutin insya-Allah. Okey. Seterusnya. Nak buka soalan ni sebenarnya ni. Tak apa sikit ni. Bila kita baca Al-Quran, bila kita baca Al-Quran ni, cuba kita dapatkan beberapa keywords daripada Al-Quran. Contoh perkataan jannah maksudnya syurga, contoh kan. Nar maksudnya neraka. Jahannam maksudnya neraka. Ataupun perkataan yang lagi senang, akhirah contohnya, hari akhirat kan. Ataupun azab. Semua benda senang kan. Kita bila kita tengok perkataan-perkataan tu, di akhir setiap ayat yang kita baca, okay, kita dah baca, katalah 5 minit pagi tu kan, kita baca sampai dekat perkataan tu, ujung ayat tu, kita minta daripada Allah Ta'ala. Contohnya bila kita nampak perkataan jannah, syurga kan, ujung ayat tu kita doa, ya Allah kurniakan aku syurga. Jumpa perkataan nar, azab, jahannam dan sebagainya, minta lindung, ya Allah lindungkan aku daripada api neraka. Cuba begitu, memang akan ada beza yang besar pada diri kita. Sebab apa? Waktu tu kita rasa betul-betul yang kita sedang berbicara dengan Allah Ta'ala. Kita sedang baca surat daripada Allah dan kita sedang respon. Kita sedang respon. Kita baca Allah Ta'ala sebut ini, kita pun baca. Dia memang ada tau bacaan yang Nabi SAW biasa buat. Bacaan ataupun ucapan selepas daripada membaca satu ayat. Antara yang popular adalah bila kita baca surah At-Tin, Wat-Tini Waz-Zaitun Wat-Turi Sinin. Ujung sekali apa dia? Alaisallahu biahkamil hakimin. Kan? Bukankah Allah sebaik-baik yang menghukum? Okey. Jadi bila kita baca tu, dia punya jawapan dia adalah bala. Bukan bala Subramaniam Bala. Bala maksudnya bahkan, ya Allah, memang gitulah. Bukankah Allah yang sebaik-baik penghukum? Kita berkata, memang Allah lah sebaik-baik penghukum. Kita jawab pada dalam bahasa Arab senang, bala. Waktu dalam solat pun boleh. Waktu dalam solat, tapi dalam bahasa Arab lah, dalam solat. Jadi kalau syurga contohnya, kita dengar imam baca, ataupun kita sendiri baca, kita dengar imam baca cerita tentang syurga, cerita tentang neraka. Contohnya cerita tentang orang-orang yang baik dalam syurga kan. Cerita-cerita tu macam surah Bayyinah contohnya, Lam Yakunin. Ada cerita jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha kan. Jadi bila kita dengar jannah tu, kita pun ujung sekali ayat tu, ulaika hum khairul bariyah kan. Ulaika hum khairul bariyah. Kita pun doa, Allahumma adkhilnil jannah contohnya. Ya Allah, masukkan aku dalam syurga. Allahumma rzuqnil jannah. Ya Allah, kurniakan aku syurga. Ataupun Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, aku mohon pada Engkau syurga. Allahumma as'alukal jannah. Aku minta syurga. Macam tu je lah. Ataupun Allahumma ja'alni minhum. Ya Allah, jadikan aku di kalangan mereka. Baca macam tu, tak ada masalah. Tapi kalau dalam sembahyang, kena dalam bahasa Arab. Kalau luar sembahyang, bahasa Melayu, tak ada masalah. Baca, sebutkan lidah tau. Sebutkan lidah. Dia tengah baca Quran ni, sebutkan lidah. Ulaika hum khairul bariyah. Ya Allah, jadikan aku di kalangan mereka. Innal ladzina kafaru. Kan? Apa? Tak ada masalah. Pasal kita sedang baca. Memang ini yang dibuat oleh Nabi SAW. Nabi SAW bila jumpa ayat azab, Nabi SAW minta lindung. Bila ayat cerita tentang rahmat Allah, cerita tentang syurga Allah, Nabi SAW akan minta. Jadi kita pun cuba buat begitu. Dia akan ada kesan supaya kita rasa betul lah, aku ni sedang berbual dengan Allah Ta'ala.
Rasa. Tak adalah rasa macam ke laut je kan, kita fikir khayal tak ke mana-mana. Baca Quran tapi khayal, rugi sangat. So biar kita baca tu rasa betul-betul. Ada macam-macam lagi ayat yang lain. Contohnya Sabbihisma rabbikal a'la. Apa maksud dia? Sabbihisma rabbikal a'la, maksudnya bertasbihlah dengan nama Tuhanmu yang maha tinggi. Sabbihisma rabbikal a'la. Nak buat apa? Maksud tu Subhanallah. Kan sebut bertasbihlah, kan? Sabbihisma rabbika, bertasbihlah. Tasbihlah. Allah suruh tasbih, kan? Bertasbih. Lagilah yang lagi mudah lagi, yang lagi pendek lagi, baca idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Apa maksud dia? Bertasbih dengan nama Tuhanmu dan istighfarlah. Nak baca apa? Subhanallah, astagfirullah, tasbih dan istighfar, kan? Maka tasbih istighfar. Jadi waktu tu kita pun susah nak khayal. Imam baca Quran, imam kat depan, kita tak khayal. Kita dengar, kita respon. Kalau kita baca pun kita tak khayal. Sebab kita rasa kita ni sebenarnya sedang bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadikan gitu. Dan paling kurang, inilah dia satu detail sebelum kita buka soalan. Sebab kita punya masa ada lagi setengah jam. So setengah jam terakhir ni saya buka soalan. Yang last sekali adalah, cuba setiap kali kita dengar kawan kita ataupun imam kita baca surah dalam Quran, baca surah yang lepas Fatihah, kan, dibaca surah. Cuba surah-surah tu lepas mayang je kita buka tafsir. Tengok apa makna dia. Biasa ni imam kita baca ayat lazim je pun, kan? Sampai kadang-kadang suami isteri semayang, sampai waladhdallin, isteri dah boleh kata dah, ini mesti nak baca inna atau inna. Suami pun amin, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar. Isteri kata, kau kata dah. dia jadi gitu. Adanya simple je, biasa je. Suami memang biasanya dia baca itu. Okey, tak apa. Kita lepas semayang kita buka tafsir. Handphone kita ada tafsir, kan? Kita punya app tu ada tafsir, kan? Apalah susah sangat. Lepas semayang kita buka sekejap, tengok apa dia yang dibaca tadi ni, apa imam baca, walaupun ayat lazim. Sekali pertama kita buka, kita tak ingat. Kali kedua kita buka, tak ingat lagi. Kali ke-10 kita buka, kan? Dan dia baca inna taina dia, kan? 10 kali dia baca inna taina, terus kita hafal makna inna taina tu, kan? Faham apa makna dia. Waktu bila kita faham ayat tu, dia akan lebih masuk dalam hati kita. Bila kita baca, dia lebih meresap. Waktu tu lah ada perubahan daripada diri kita. Waktu tu lah kita mudah untuk melaksanakan perintah Allah dalam Quran. Sebab kita dah faham dah apa dia yang Allah Ta'ala suruh kita buat dalam Al-Quran. Waktu tu insya-Allah Al-Quran boleh jadi penyembuh pada hati kita. Quran ni bila kita baca, dan tanda memang dia tu adalah syifaan lima fis sudur. Memang dia akan menjadi penawar kepada apa yang ada dalam hati-hati kita, dalam penawar kepada penyakit adalah Al-Quran, penyakit hati. Okey. So sekarang ni baca Quran, mudah-mudahan hati kita yang rosak tu jadi lebih baik. Dan kita tengok Al-Quran, memang akan adalah penawar ataupun jawapan kepada segala keluh kesah dan penyakit kita, insya-Allah. Kerisauan kita ke, kesusahan kita ke, ujian kita ke, semuanya ada penawarnya dalam Al-Quran. Okey. Ada soalan? Moderator terus ke depan. Nak bagi mikrofon tu, jangan campak mikrofon tu. Sebab tajuk Quran ni dia kurang sikit soalan. Saya dah agak tak sebenarnya. Dia tajuk yang kita tak tahu, kan? InsyaAllah mudah. Guru tajwid ada ke tidak? Guru tajwid tak mesti ustazah. Tak mesti ustazah Asma ke siapa ke.
Guru tajwid. Kadang-kadang kawan-kawan kita je. Isteri saya graduan Akademi Fantasia, graduan. Tapi guru tajwid. Maknanya tak semestinya ustazah nak jadi guru tajwid dia. Dia pun tak bagi orang panggil ustazah. Dia suruh panggil cikgu. Cikgu apa? Cikgu Quran. Tak apa. Saya pun tak suka orang panggil ustazah. Dan korang tanya hukum kat dia. Jadi saya kata, tak apa, baca Quran saja lah. Bagus lah boleh baca Quran. Maknanya Quran, nak cari guru Quran, kadang-kadang kawan-kawan kita kan, ada tak kawan-kawan kita yang berniat, ada tak di kalangan kita ya, yang berniat untuk mengajar Al-Quran? Ada tak yang berniat nak mengajar Al-Quran? Tak ada niat langsung nak mengajar Quran? Ada seorang muslimin, ada seorang muslimat. Okay. Ada lah kan? Dia ada niat nak mengajar Quran. Dia rasa best. Sebab mengajar Quran ni untung kan? Untung mengajar Quran ni. Sebab Nabi SAW beritahu, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajar Al-Quran. Nabi kata sebaik-baik kamu. Sebab apa? Sebab setiap huruf yang dia baca lepas tu kita dapat pahala. Rugi tu kalau kita tak ada niat nak mengajar orang Quran. Sebab setiap huruf dia belajar daripada kita tu, setiap huruf dia baca, lepas tu kita teruslah dapat pahala. Untung sangat orang mengajar Quran. Saya bayangkan yang mengajar Quran pada saya bermula sekali 2 orang. Ustazah yang mengajar saya dengan mak saya. Mak saya lah yang guru Quran saya. Okey. Dan dua-dua ni bukan belajar tinggi. Ibu saya tak pernah belajar luar negara. Dia belajar di Singapura, luar negara lah. Tapi pasal dia orang Singapura. Jadi tak pernah belajar luar negara lah. Guru Quran saya, paling tinggi dia punya kelulusan saya rasa 4 senawi. Saya rasa lah. Pendidikan dia paling tinggi 4 senawi. Orang panggil dia Wan Haji. Duduk kat Batu Nambombak, Rumah Pak Ali. Saya sebut rumah Pak Ali ni, gelak rumah Pak Ali ni rumah tradisional Melayu yang terkenal di Gombak. Okey. Siapa orang Gombak patutnya tahu, melainkan dia lahir setelah rumah tu terbakar. Sebab itu habis dah terbakar. Dulu rumah tu rumah tradisional yang Kementerian Kebudayaan semua ni. Okey, jadi saya belajar Quran dengan dia. 2 orang ni tak pernah belajar luar negara, tak pernah belajar jauh-jauh. Kan? Bukan ustazah yang terkenal, ustazah Syarifah Khasif ke apa kan. Tak. Tapi saya bayangkan setiap kali saya baca Quran dia dapat pahala. Bahkan setiap kali saya mengajar apa-apa pun dia dapat pahala. Sebab dia orang mengajar huruf pada saya. Kalau saya tak reti huruf, saya pun tak boleh baca kitab-kitab bahasa Arab yang saya baca selama ni. Kan? Jadi pahala tu semua dapat kat dia orang. Walaupun dua-dua ni dah meninggal dunia, ibu saya dah meninggal, guru Quran tu pun dah meninggal. Dua-dua sudah berbaring dalam kubur. Tapi kedua-duanya mudah-mudahan masih dapat pahala sebanyak-banyaknya. Saya baca Quran dekat Australia ni, dia orang tak pernah sampai ke Australia. Tapi pahala itu sampai daripada Australia sampai ke Gombak. Itu bayangkan. Untungnya orang mengajar Al-Quran. Sangat-sangat untung. Besar sangat pahala dekat sini. Ada 2 soalan. Ya. Satu pasal contoh macam kita nak keadaan membaca Quran tu, is it macam kita kena buka Al-Quran tu baru kita consider as baca, ataupun macam kita dah hafal satu surah tapi macam kita tengah buat, contoh macam tengah on the way nak pergi uni ke macam mana kan, kita baca surah tu, adakah tu consider as membaca juga? Second, pasal kan kita nak biasakan diri untuk membaca Al-Quran. So dalam proses tu mungkin ada tersalah sebut ataupun adalah error-error dia kan. So kalau kita, yang saya faham, kalau kita tersalah sebut, nanti dia akan jadi lain makna dia. So kalau lain makna, nanti apa dia punya konsekuensi. Okay. Terima kasih. Saya jawab dulu saya tak catat soalan. So saya jawab terus. Yang dikira membaca tu macam mana? Kena buka Quran tu sendiri ke, ataupun kita baca sambil kita driving ke, sambil naik basikal ke apa ke, sambil berjalan kaki ke?
Dia sebenarnya macam ni, pahala membaca Al-Quran, dia ada pahala sendiri. Lepas tu dia ada pahala melihat Al-Quran kan. Pahala tengok Al-Quran tu sendiri kan berpahala. So kalau kita boleh duduk untuk baca Al-Quran dengan tengok Al-Quran itu yang terbaik. Tapi kalau lah tak dapat duduk untuk baca Al-Quran, maka jangan tinggalkan baca Quran walaupun berdiri, berjalan, naik basikal, naik kereta ke apa. Baca juga Al-Quran tu, dapat juga pahala tu, pahala baca Quran tu. Walaupun, dan Quran tu jangan kita ingat baca tu mesti Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Baca surah Al-Ikhlas pun baca Quran juga. Kalau kita kata 5 minit sehari dengan Al-Quran tu, kita nak kata okey, baca surah Al-Ikhlas setiap hari. Dia ulang baca Al-Ikhlas pagi, petang, baca dah terus. Al-Ikhlas dia baca. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil dia berjalan datang ke universiti contohnya. Tak apa. Yang penting dia baca Quran. Tetapi bacaan macam tu dia rugi satu, dia rugi tak dapat tengok. Jadi cuba cari juga masa untuk dia duduk dan tengok Al-Quran, supaya mata dia boleh perhatikan Al-Quran. Dan juga ruginya kalau kita sekadar baca surah yang kita tahu saja, adalah kita tak improve lah bacaan kita pada surah-surah yang lain. Tak dapat improve lah, sebab sebutan tu huruf-huruf yang susah semua tu kita tak tengok dan kita tak praktis. Okay? Jadi kena juga cari. Kadang-kadang saya dulu diajar, dia kata kau kalau susah sangat, dia kata kalau tengah bermasalah, dia kata buka Quran baca, tapi jangan buka yang hafal, kata cari yang tak hafal, dia kata baca yang tu. Sebab bila yang tak hafal baca tu, kita lagi fokus kan. Okey, soalan yang kedua adalah yang pasal salah-salah bacaan. Salah sebutan memang boleh lagi makna, tapi jangan, kalau kita tahu kita salah, kita kena betulkan. Kalau kita tahu, kalau kita tak tahu, maka mudah-mudahan Allah ampunkan, dengan syarat kena belajar. Itu pentingnya ada tadarus dan sebagainya. Sebab bila kita baca, kawan kita dengar, kawan kita tolong betulkan. Kejap lagi dia baca, kita pula tolong betulkan. Sebab kadang-kadang kita tak perasan kita baca salah. Itu yang pentingnya baca Quran ramai-ramai, biar kawan-kawan dengar. Kalau boleh buat dalam rumah, buat halaqah Quran, alangkah indahnya sebenarnya. Pagi-pagi lepas main subuh berjemaah, buat baca Quran ramai-ramai. Kan bagus, kan best macam tu. Kalau semai subuh berjemaah, kalau semua tidur berjemaah, tak dapat lah. Saya tahu ada rumah yang bagus, insya-Allah, kan? Pagi-pagi semuanya bangun subuh, sembahyang jemaah subuh. Tiap-tiap pagi sembahyang subuh jemaah. Alhamdulillah. Dia dah jadikan rutin. Sebab subuh, asar mungkin susah sebab masing-masing ada kat luar, kan? Tak sama waktu ada kat rumah. Tapi subuh tu insya-Allah semua ada kat rumah. Jadi waktu tu dah yang boleh berjemaah, confirm boleh jemaah pagi-pagi. Jadi dia pun buat kat rumah baca sembahyang subuh. Lepas subuh jangan tidur balik terus. Masalahnya lepas subuh tidur balik, kan? Jadi kan ambillah masa sikit, 5 minit untuk baca Quran. Cuba buat secara berjemaah ramai-ramai, 4-5 orang kawan-kawan kita, setiap seorang tu baca Quran. Walaupun ada yang lancar, ada yang tak lancar, tak apa. Yang tak lancar tu jangan nasi skip je. Pas. Janganlah pas. Baca. Baca walaupun lambat. Dia kata aku bukan apa, aku kesian kat korang kena tunggu aku. Lambat sangat baca. Tak apa, baca je. Kan? Ada seorang accountant yang jadi hafiz Quran, yang anak-anak dia semua hafal Quran. Pernah dengar cerita dia tu. Dia buka mahtafiz. Dia buka mahtafiz Quran pula. Dia accountant. Buka mahtafiz Quran dan anak-anak dia semua hafal Quran. Dia sendiri hafal Quran. Bila dia tanya macam mana abang hafal Quran, dia kata saya dulu ambil accountancy dekat UK. Dia kata waktu saya pergi ke UK, saya tak tahu apa bahasa Quran. Dia kata tak ingat langsung bahasa Quran. Dulu belajar lah waktu sekolah rendah, belajar lah Quran dia kata. Tapi tak amalkan langsung, tak baca langsung Quran. Bila datang ke UK langsung tak baca Quran dia kata. Tak baca. Okay? Bila tak tahu baca. Tapi dia kata sebab dia dapat kawan-kawan serumah yang memang tabiat dia orang tu lepas subuh je baca Quran. Jadi dia jadi malulah kalau dia seorang yang tak baca. Kan? Jadi dia walaupun dia tersangkut, teruk sangat bacaan dia, tak apa, dia cuba juga. Sebab duduk satu rumah dengan kawan-kawan yang semua dia baca Quran lepas subuh setiap hari. Bila dia dah baca, dia kata ish tak boleh jadi ni, aku nak hafal lah Quran. Maka waktu dia ambil accountancy tu, dia menghafal Quran. Bayangkan.
Dia grad accountancy, dia dah hafal berapa belas juzuk Quran. Dia balik ke Malaysia, dia sambung lagi hafalan dia, dapat 30 juzuk. Dia betul-betul daripada tak reti baca. Bayangkan. Umur berapa tu? Pergi keluar negara 19. Biasa umur berapa? 19 kot kan. Maknanya daripada umur 19 tu dia tak tahu baca Quran, akhirnya umur 28 kalau tak silap dia sebut dia dah hafal 30 juzuk. Boleh sebenarnya, sebab kita kena wujudkan persepsi Allah tak hafal lagi, malu dengan budak tu kan. Dia boleh ajar kita, akak macam ni baca dia. Kenet lagi budak ni kan, dia boleh baca dah. Anak saya sendiri saya hantar masuk tahfiz dan sebagainya. Memang maknanya cuba kita juga kalau tak hafal pun paling tidaknya lancarkan bacaan kita lah, insya-Allah. Okey. Soalan berikutnya. Kau pun di belakang. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Soalan saya, boleh ke kita baca Al-Quran dalam keadaan kita berhadas kecil ataupun tanpa wuduk? Sebagai contoh, dalam kita perjalanan dan wuduk kita hilang, tapi kita nak baca Al-Quran tanpa wuduk, boleh ke? Terima kasih. Jawapannya boleh, tak ada masalah. Baca je. Hadas kecil tak ada masalah untuk baca Quran. Yang tak boleh adalah memegang Al-Quran, mushaf tu sendiri. Pegang handphone tak apa. Handphone ni bukan mushaf, tak ada masalah. Yang maksudnya pegang mushaf ni, mushaf Quran tu lah. Mushaf tu, itu kalau kita berhadas kecil kita tak boleh pegang kan. Baca boleh, tak ada masalah. Cuma baca sunnahnya berwuduk. Disunatkan berwuduk, bukan wajib, bukan syarat. Maknanya kalau tak ada wuduk masih lagi boleh baca. Dan rugilah kalau kita tak ada wuduk je tak baca. Rugilah. Sebab masa kita akan terluang begitu saja, terbiar begitu saja. Baik kita baca, walaupun tak ada wuduk. Fitnah. Masuk fitnah kat sini, fitnah ada banyak mana dalam Quran fitnah macam-macam mana. Tapi yang disebutkan oleh ukti kita dengan dua-dua contoh tu adalah dengan arti kata fitnah, dengan arti kata perkabaran yang tak betul. Sama ada perkabaran betul tak betul tu daripada berkenaan dengan orang lain, ataupun perkabaran tak betul tu berkenaan dengan diri kita sendiri. Dua contoh tu. So dalam Quran Allah Ta'ala dah sebutkan in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Kalaulah datang kepada kalian seorang fasik dengan satu berita yang besar, maka perhatikan dulu, cek dulu, ambil keterangan dulu. Jangan terus berhukum dengan satu-satu kenyataan tersebut. Lagi-lagi kenyataan itu disebabkan oleh orang yang fasik. Dalam Quran sebut fasik, bukan orang alim, bukan orang soleh, orang fasik. So yang cerita pada kita tu siapa? Yang cerita pada ISIS siapa dia? Yang cerita pada kita pada ISIS sebenarnya Facebook, media barat kan? Kita baca daripada situ. So jangan terus judge based on apa yang diorang kabarkan. Bahkan disebutkan oleh para ulama daripada dulu, dia kata keburukan itu datang daripada tiga perkara, daripada tiga jenis manusia. Tiga jenis manusia yang akan menyebabkan keburukan berleluasa dekat masyarakat. Dia kata apa dia? Pertama sekali adalah orang yang membaca berita. Yang kedua adalah orang yang copy paste berita. Yang ketiga adalah orang yang mencari-cari berita. Jadi kita termasuklah tiga golongan tu. Satu, kita tukang baca, kita tukang copy paste, tukang share, kita juga tukang cari, kan? Jadi lagi-lagi zaman Facebook, zaman apa sekarang ni, lagilah. Jadi memang keburukan tu akan datang. Dan sekarang ni kita jangan senang-senang. Jangan senang-senang je kita ambil, kita terus buat satu judge lagi-lagi terhadap orang Islam lain. Orang Islam sendiri kan. Jangan kita terus je. Dalam Quran ada sebutkan contoh yang besar kat sini. Dan begitu juga lah tentang attack pada peribadi kita. Macam Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha cerita, Sayyidah Fatimah pun cerita semalam. Kan macam mana Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha hari fitnah dan macam mana beliau menghadapi fitnah tersebut kan.
Jadi sekali kita juga begitu. Kita ambil Quran sebagai petunjuk kita. Katakanlah asal tu macam tadi, seperti kita tadi kata, mula-mula kita dah ambil pandangan ni, kita dah cerita kat orang, kata tak, dia orang ni bagus. Sekali tiba-tiba baru kita tahu benda ni salah. So tak ada masalah untuk kita tarik balik kenyataan kita yang awal tu yang salah. Apa masalahnya? Daripada kita berpegang terus berdegil atas kebatilan, baik kita baru berpindah kepada kebenaran. Dah tahu dah benda tu salah kan? Kita punya persepsi yang awal tu salah, kita nak tukar kepada yang betul, tukarlah, apa masalahnya? Ya. Sebab baru kita tahu. Yang bagi tahu pada kita siapa? Para ulama kita. Itu sebablah rajin-rajin bertanya. Saya sebut semalam kan, tanya kepada para ulama kita. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Dengar satu berita ni, tanya dulu. Ustaz, ISIS sebenarnya macam mana Ustaz? Ya. Dia lain kalau benda tu memang semua benda, maknanya benda yang telah disepakati secara sebulat suara. Yang tu kalau kita masih lagi bertanya-tanya, tu tanda yang kita tak faham bahasa lah. Harga minyak naik 20 sen. Betul ke fitnah? Lampau lah, itu pun fitnah juga kan. Tapi kadang-kadang memang fitnah. Kalau semata-mata tulis dekat Facebook, fitnah je. Tulis kat WhatsApp, sebarkan. Dia ada tulis perkataan sebarkan je kat bawah tu, biasanya memang tak betul. Jadi perhatikan dulu, betul ke tidak? Kan? Pause dulu tengok. Betul ke? Kan? Cari dulu. Google dulu sekejap kan? Tanya pada ulama kita. Saya selalu orang forward saya benda-benda tanya ustaz, betul ke tidak benda ni? Saya jawab betul. Salah. Itu je. Send. Dia tanya, ustaz kenapa salah ustaz? Saya jawab. Sebab tak sempat nak explain yang kadang. Saya cuma sempat jawab betul ke salah. Saya jawab betul, send. Dah habis cerita. Bila orang tanya, ustaz kenapa pula betul ustaz? Nak debat, tak apalah, lain kali lah. Itu sembang lain kali. Tapi paling tidak kita dah tabayun, dah cuba cari kebenaran. Fitnah atas peribadi macam tu juga. Sekarang ni kita bila dengar keburukan seseorang, kita jangan terus percaya, melainkan yang bercakap tu adalah orang yang tidak ada kepentingan pun mungkin, ataupun orang tu orang yang soleh, orang yang baik dan sebagainya, cerita lain lah. Kan? Maka kita kena berhati-hati terhadap orang yang dia suruh kita berhati-hati. Kita yang difitnah macam mana pula? Kita yang difitnah. Orang kata kat kita, orang fitnah kita, orang tuduh kita macam-macam. Kan? Kita janganlah kita kata macam semalam lah yang disebutkan oleh moderator kita. Mana moderator kita? Oh ada. Macam mana ayat ke? Kalau kita nak jadi orang hebat ni, dia ibarat macam jadi pokok yang tinggi. Kita akan kena bersedia untuk ditiup angin yang kuat. Macam tu lah. Jadi maknanya orang yang hebat tapi tak kena fitnah, tak kena kutuk, memang dia tak hebat lah. Dalam satu pepatah Arab disebut, dia kata manusia yang hebat ni dia macam kayu gaharu. Kayu gaharu ni kalau kita ambil kayu dia je, kita bau, dia tak wangi. Tapi bila dia jadi wangi, bila dia dibakar. Kan? Bila dibakar, maka keluarlah wangian dia. Bakar dia baru wangi. Jadi kadang-kadang kita ni macam tu. Kena fitnah baru kita jadi lebih kuat. Kena fitnah baru kita jadi lebih tabah. So kita anggaplah tu ujian Allah Ta'ala untuk Allah Ta'ala tabahkan lagi aku, Allah Ta'ala kuatkan lagi aku. Sebenarnya ni semua adalah proses untuk menguatkan aku, menjadikan aku lagi hebat lagi. Besi kan, nak jadi besi kan kena bakar dulu, baru dia jadi besi yang kuat. Dia tak boleh tiba-tiba je biji besi tu tiba-tiba kita buat basikal. Mana boleh? Dia kena bentuk. Betul kan? Kena dibentukkan dulu dengan api tu kan. Macam itulah kita sebenarnya. Kita sekarang ni sedang dibentuk oleh Allah Ta'ala. Jadi sekarang ni dapat ujian, dapat fitnah, anggap ini adalah Allah Ta'ala nak bentuk aku. Allah sayang aku ni, aku kena fitnah. Sedih memang sedih lah. Takkan tak sedih pula. Takkan seronok, orang fitnah aku. Kita tak seronok. Kita sedih. Dan cuba masukkan kesedihan kita yang lebih adalah kita sedih terhadap orang yang fitnah kita tu. Kesian kat dia kan? Sebab dia fitnah aku. Kesian ni bukan maknanya kita pandang rendah pada dia.
Kan, kesian, senaka buat dia. Bukan satu, tapi kita kesian, kita doakan mudah-mudahan dia bertaubat. Jadi kawan terus, jadi tak adalah macam dendam yang sangat lama dan sebagainya. Kan, memang biasa je. Saya sendiri kena fitnah banyak benda, kena tuduh benda buruk banyak benda. Kan, jadi alah biasa lah. Kan, kita kata apa, life goes on. Dan kita tahu ini adalah ujian daripada Allah SWT. Waktu dapat fitnah tu mungkin kita tak apa suka, tak apa selesa. Lagi-lagi kalau fitnah tu melibatkan keluarga kita, kadang-kadang lagilah kita tak seronok. Lagi kita tak seronok. Bila saya kahwin nombor 2, ada macam-macam fitnah keluar. Fitnah macam-macam keluar. Kata isteri saya nombor 1 ni, macam-macam. Lagi kita tak seronok. Tapi akhirnya fitnah tu hilang. Tukang fitnah tu lama kali dia penat, dia berhenti dah. Tak ada respon pun. Dia dah fitnah macam-macam. Kadang tengok-tengok tak seperti apa yang dia cakap. Kadang orang kata dia lah ni. Dia tipu. Tak betul pun apa dia cakap. Saya tak respon satu pun, melainkan ada satu website tu saya minta supaya dia keluarkan artikel, supaya dia buang artikel itu. Kalau tidak, saya akan saman kat mahkamah. Ada satu je. Yang lain semua saya tak peduli. Satu tu ada sebab lah kenapa saya buat itu. Tapi yang lain tu saya tak peduli. Maknanya kita senyum, kita minta tolong daripada Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala lah yang menunjukkan kebenaran. Allah maftah bainana wa bainal qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Ya Allah, bukakanlah bagiku dan bagi antara aku dengan antara kaum aku kebenaran. Sesungguhnya engkau lah yang sebaik-baik yang membuka. Selesai. Allah yang membuka pintu hati orang. Allah Ta'ala yang tunjukkan. Allah Ta'ala yang gerakkan hati dia untuk sayang kita ke, untuk benci kita ke. Semua atas kerja Allah Ta'ala. Bukan hati dia, bukan milik kita. Hati dia milik Allah. So, kita pergi kepada pemilik hati dia, iaitu Allah SWT. Orang nak fitnah kita, orang tu pun ada hati. Hati dia milik Allah. So, kita serah kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala gerakkan hati dia untuk ni. Ramai orang yang fitnah saya, lepas satu ketika minta maaf balik. Ustaz, maaf saya dia. Saya minta maaf pula. Iyalah, hari itu Ustaz saya ada gini-gini. Tak apa, tak ada masalah. Maknanya ada. So, ya. Lama je. Kita relax je, kita bahagia je. Orang yang fitnah tu yang sakit hati sebenarnya. Kita senyum je, kita suka je, seronok je, tak ada benda pun. Tak ada efek. Lainlah kalau dia fitnah kita, tiba-tiba telinga kita sengit sebelah. Oh sudah kan. Dia fitnah lagi, alamak sebelah pula. Yang itu naya lah. Yang itu memang kita kena bertindak balas lah. Tapi ini tak ada. Kita relax je, orang nak kata kita tak ada jadi apa bukan itu. Okey, itu berkaitan dengan soalan, berkaitan dengan fitnah. Soalan yang kedua berkenaan dengan mak lupa dah. Boleh tadi? Istiqamah. Itu dah jawab panjang dah semalam. Ustazah Fatimah dah jawab panjang semalam berkaitan dengan istiqamah. Tapi ada tak semalam? Ada. Dengar Ustazah Fatimah cakap soalan daripada moderator kita. Saya ingat lagi. Memang dia tanya pasal istiqamah. Saya tambah sikit lah apa yang Ustazah Fatimah sebut. Saya tambah mungkin 1-2 benda. Pertamanya, cuba kita sentiasa cari kawan-kawan yang boleh menguatkan kita lagi. Macam tadi saya sebut tentang baca Quran kan. Kalau kita ada kawan-kawan yang sentiasa baca Quran dan sebagainya, kita pun akan kuat dan kita pun akan istiqamah. Sebab kawan-kawan tu akan menguatkan kita. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata al-mar'u ala dini khalili. Seseorang akan berdasarkan pada agama kawan baik. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang daripada kamu, perhatikanlah siapa yang dia berkawan baik. Tengok siapa. Kalau kawan baik kita tu membawa kebaikan kepada kita, itulah yang terbaik. Katalah bawa girlfriend telefon. Bila girlfriend telefon, agak-agak lah kan. Agak-agak. Macam mana cara dia jawab telefon waktu saya duduk kat sebelah? Dia jawab. Kalau tak jawab takut mengajuk pula girlfriend dia. Dia jawab lah. Dia jawab tadi, Assalamualaikum. Ya. Tak. Okey. Macam itu. Itu je.
Tapi kalau yang duduk sebelah dia yang perangai sama macam dia juga, yang bergayut, yang bercakap dengan makhluk relax apa semua, dia selalu je, Assalamualaikum sayang, ayo okey, kita makan. Ustaz kan sudah tak ada tanya kita, kita makan. Tak ada. Dah aku ready, tak ada. Bertuah nak buat macam tu. So, itu baru duduk satu kereta 5 minit je dalam kereta. Cuba bayangkan kita ada kawan yang 24 jam dengan kita. Kawan kita, so dia akan sentiasa membantu kita untuk buat baik. Kita nak buat tak baik pun kita jadi malu dengan dia. Kita jadi malu depan dia. So akan berkurangan sifat tak baik kita dan akan bertambah sifat baik kita, insya-Allah. Pastikan ada kawan-kawan baik. Sebab pilih suami, pilih isteri itu penting. Sebab mereka tu kan teman hidup kita. Mereka akan membantu kita. Tak kiralah kita baik macam mana sekalipun, soleh macam mana sekalipun, manusia ni Allah Ta'ala jadikan dia memerlukan kepada orang lain. Dia perlu. Jadi orang sekeliling dia tu akan membantu dia untuk jadi baik. Pastikan. Lepas tu, itu satu. Yang keduanya, untuk mudah istiqamah, satu lagi kita sebutkan tentang buat jadual dan sebagainya. Saya sebutkan tadi. Buat jadual. Orang yang tidak ada jadual dalam hidup dia, dia akan banyak masa dia terluang secara begitu saja, membazir masa dia. Buat jadual. Jadual hidup ni kena ada. Jadual ibadat kita, jadual amalan kita, jadual kerja kita. Tolong buat jadual. Okay? Dan disiplin dengan jadual tu. Jangan jadual kita kat ujung semuanya ada bintang. Faham? Bintang. Bawah tertakluk kepada perubahan. Semua bintang. Tak boleh lah. Disiplin lah. Disiplin. Dengan jadual ni Imam Al-Ghazali cerita 1000 tahun lepas pasal time management. Semalam ada kawan kita yang tanya pasal persatuan apa semua tu kan. Kadang dia berbalik kepada time management. Banyak orang fail sebab time management fail. Bila dia fail time management, fail hidup dia sebenarnya. So balik semula pada bagaimana kita mengurus masa kita dengan baik. Dan oleh kerana time management, jadi kita tak boleh sambung sebab masa kita dah tamat kan. Sebab saya sengaja tamatkan dengan time management ni sebenarnya kan. Jadi kalau ada sebarang persoalan yang lain, sila ajukan pada malam ni, insya-Allah.